Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Ahmad Nawawi bin Musa dari SMK Pengkalan Hulu, Hulu Perak. Hari ini kita akan belajar bab 6 Elektrokimia Sains KSSM tingkatan 5. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar standard kandungan 6.1 sel elektrolitik. Dalam standard kandungan 6.1 kita mempunyai dua standard pembelajaran, iaitu 6.11 memahami elektrolisis dan 6.12 menjalankan eksperimen untuk mengkaji elektrolisis. Sebelum kita melihat sel elektrolitik, terlebih dulu kita lihat topik yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu sel elektrokimia. Sel elektrokimia ialah kajian dalam bidang kimia tentang hubung kait di antara fenomena elektrik dengan kimia. Okey, sel elektrokimia ini berlaku dalam dua jenis sel, iaitu sel elektrolitik dan sel kimia. Okey, dalam siri ini kita akan beri tumpuan kepada sel elektrolitik dan sel kimia akan kita jelaskan dalam siri yang kedua atau ketiga nanti. Okey, baik anak-anak. Apakah sel elektrolitik? Okey, sel elektrolitik ini merupakan satu proses yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Okey, proses yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Okey, dalam sel elektrolitik akan berlaku proses elektrolisis. Apakah proses elektrolisis? Proses elektrolisis merupakan proses penguraian. Okey, bila sebut saja proses elektrolisis, iaitu merupakan proses penguraian sebatian dalam keadaan leburan atau aqueous kepada unsur atau juzuknya melalui arus elektrik mengalir. Maksudnya, apabila ada arus elektrik mengalir ke dalam larutan aqueous atau leburan sebatian, maka proses penguraian berlaku. Contohnya, kita telah belajar proses elektrolisis air dalam tingkatan 2. Okay, air merupakan sebatian yang terbentuk daripada gas hidrogen dan gas oksigen. Okey, apabila dijalankan proses elektrolisis, maka sebatian air tadi telah diuraikan menghasilkan hidrogen dan oksigen. Okey, air telah diuraikan kepada unsur hidrogen dan oksigen yang membentuknya dengan kehadiran arus elektrik, iaitu telah berlaku proses elektrolisis yang telah menguraikan unsur-unsur air kepada hidrogen dan oksigen. Okey, rajah yang di bawah menunjukkan molekul air, iaitu sebatian air yang terdiri daripada dua gas hidrogen dan satu oksigen. Okey, selepas berlakunya proses elektrolisis, maka sebatian itu telah diuraikan membentuk hidrogen dan hidroksida yang akan membentuk gas oksigen. Okey, rajah menunjukkan proses elektrolisis. Okey, di mana selepas dialirkan tenaga elektrik ke dalam larutan elektrolit ini, maka sebatian air telah diuraikan menghasilkan gas hidrogen dan gas oksigen. Okey, dalam sel elektrolitik terdapat 3 komponen penting yang perlu kita ingat. Okey, ada 3 komponen penting dalam sel elektrolitik yang perlu kita ingat, iaitu ia terdiri daripada yang pertama, iaitu sumber elektrik. Apakah fungsi sumber elektrik?
fungsi sumber elektrik untuk menghasilkan arus elektrik. Kita katakan tadi, proses elektrolisis akan berlaku dengan adanya arus elektrik. Untuk ada arus elektrik dalam sel elektrolitik, perlu ada sumber elektrik. Oleh itu, dari manakah sumber elektrik ini diperolehi? Okey, sumber elektrik ini diperolehi daripada bateri. Okey, kita lihat pada rajah, kita ada bateri di sini yang merupakan sumber elektrik yang akan membekalkan menghasilkan arus elektrik ke dalam litar ini. Baik. Okey. Yang kedua, perlu kepada elektrod. Dalam sel elektrolitik mesti ada elektrod. Apakah elektrod? Elektrod ialah konduktor elektrik yang disambungkan pada bateri. Konduktor elektrik, iaitu elektrod, ialah bahan yang mengalirkan arus elektrik apabila disambungkan kepada bateri ataupun sumber elektrik. Oleh kerana bateri terbentuk daripada terminal positif dan negatif, maka elektrod yang disambung kepada terminal negatif dan terminal positif mempunyai nama yang berbeza. Okey, bagi elektrod yang disambung kepada terminal positif, iaitu terminal positif, maka kita kenali dia sebagai anode. Manakala elektrod yang bersambung dengan terminal negatif, kita panggil dia sebagai kathod. Okey anak-anak, dapat kathod ialah elektrod yang bersambung dengan terminal negatif. Macam mana kita nak ingat bahawa kathod adalah bersambung dengan terminal negatif bateri? Okey, kita lihat kepada simbol bateri ini. Okey, simbol bateri ini yang pendek, yang kathod, kita panggil dia adalah terminal negatif. Manakala yang panjang adalah terminal positif. Okey, pendek iaitu kathod, terminal negatif. Oleh itu, elektrod yang bersambung dengan terminal negatif yang kathod ini dinamakan sebagai kathod. Sebaliknya, yang satu lagi dinamakan sebagai anode. Okey, yang ketiga. Dalam sel elektrolitik perlu ada elektrolit. Apakah elektrolit? Elektrolit ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous dan mengalami perubahan kimia. Jadi, elektrolit ini perlulah dalam keadaan leburan atau aqueous dan mengalami perubahan kimia apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Sekiranya bahan tersebut tidak dapat mengalirkan arus elektrik dan tidak mengalami perubahan kimia, maka kita panggil bahan tersebut bukan elektrolit. Jadi, bahan tersebut tidak boleh menjadi elektrolit kepada sel elektrolitik. Okey, kita tengok rajah. Ini adalah elektrolit. Okey, elektrolit terbentuk daripada ion, iaitu bahan yang dalam keadaan leburan atau aqueousnya mempunyai ion positif dan ion negatif. Sekiranya ia tidak mempunyai ion positif dan negatif, maka ia bukan bahan elektrolit. Berikut adalah contoh-contoh bahan elektrolit dan contoh-contoh bahan bukan elektrolit. Okey, contoh di sini kita ada leburan plumbum 2 bromida. Leburan plumbum 2 bromida. Okey, leburan natrium klorida. Larutan natrium hidroksida dan larutan kuprum 2 sulfat. Manakala contoh bahan bukan elektrolit pula ialah naftalena,
asetamida, larutan glukosa dan etanol. Okey, bahan-bahan ini tidak mengandungi elektrolit, iaitu tidak ada cas positif dan negatif untuk mengalirkan arus elektrik. Okey, apa yang berlaku dalam proses elektrolisis? Dalam proses elektrolisis sel elektrolitik. Okey, apabila arus elektrik mengalir. Okey, arus elektrik mengalir apabila elektron, iaitu cas negatif, bergerak secara berterusan ke dalam litar dan dipindahkan di dalam elektrolit kepada anod. Cas elektrik bergerak akan menghasilkan, cas elektron yang bergerak akan menghasilkan arus elektrik. Okey, apabila arus elektrik mengalir melalui elektrolitik, apabila arus elektrik mengalir melalui elektrolit. Okey, baik anak-anak. Baik, kita lihat bahan elektrolit. Okey, bahan elektrolit. Contoh-contoh bahan elektrolit. Okey, bahan elektrolit ini adalah sebatian ion. Okey, bila sebatian ion, maksudnya bahan ini terdiri daripada ion-ion yang bercas positif dan ion yang bercas negatif. Okey, contohnya di sini, leburan plumbum bromida. Okey, plumbum adalah bercas positif, manakala bromida ialah ion yang bercas negatif. Okey, ion yang bercas positif kita kenali sebagai cation. Okey, macam mana nak tahu? Kita lihat di sini, cat mempunyai huruf T yang bentuknya macam positif. Jadi bila T itu bentuk positif, kita tengok cation, iaitu ion yang bercas positif. Manakala anion sebaliknya, iaitu ion yang bercas negatif. Okey, yang kedua, kita ada leburan natrium klorida. Okey, natrium adalah ion yang bercas positif dan natrium yang bercas positif dikenali sebagai cation dan klorida, ion yang bercas negatif, dikenali sebagai anion. Okey, yang ketiga kita ada larutan natrium hidroksida. Okey, kenapa cikgu warnakan larutan itu dengan merah, manakala natrium hidroksida berwarna hitam? Cikgu nak menunjukkan bahawa dalam larutan, iaitu air, kita mempunyai ion positif dan ion negatif. Iaitu kita ada cation dan anion. Okey, di sini cation dalam larutan adalah hidrogen, manakala anion ialah hidroksida. Okey, yang kedua, dalam natrium hidroksida juga kita mengandungi cation iaitu natrium dan anionnya iaitu hidroksida. Okey, dalam larutan kita mempunyai 2 cation dan 2 anion. Jadi ingat anak-anak, apabila disebutkan larutan, dia mesti mengandungi 2 ion positif dan 2 ion negatif. Okey, begitu juga dalam larutan kuprum 2 sulfat. Itu larutan mempunyai ion hidrogen sebagai cationnya, iaitu cation, dan ion hidroksida ialah anion, iaitu ion yang bercas negatif. Dan kuprum sulfat, kita ada kuprum iaitu ion yang bercas positif, cation, dan sulfat ion yang bercas negatif, iaitu anion. Okey, baik anak. Dalam proses elektrolisis, maka elektrolit akan diuraikan kepada unsur-unsurnya. Jadi kita tahu bahawa elektrolit terbentuk daripada ion yang bercas positif dan ion yang bercas negatif, iaitu cation dan anion. Okey, dalam leburan plumbum 2 bromida, kita mengandungi satu cation dan satu anion. Okey, ion yang bercas positif kita adalah ion plumbum, manakala ion yang bercas negatif ialah ion bromin. Cation kita adalah ion plumbum, mana anion kita adalah ion bromin. Okey, apa yang berlaku? Oleh kerana cation adalah ion yang bercas positif, maka ion yang bercas positif akan bergerak ke kathod yang bercas negatif.
Manakala bromin, ion yang bercas negatif, akan bergerak ke anod kerana anod adalah bercas positif. Jadi, N ion akan bergerak ke anod, manakala cat ion akan bergerak ke cathode. Jadi ingat, cara mudah kita nak ingat, cat akan bergerak ke cat dan N akan bergerak ke N. Kenapa cat? Apakah jenis ion cat? Cat tadi kita nyatakan cat ada T. T bentuk positif. Jadi cat ion bercas positif akan bergerak ke cathode yang bercas negatif. Manakala N ion yang bercas negatif akan bergerak ke anode yang bercas positif. Okey, apa yang berlaku kepada ion-ion cat ion dan N ion di cathode dan di anode? Okey, apabila ion-ion cat ion bergerak ke cathode, maka cat ion akan dinyahcaskan. Okey, cat ion akan dinyahcaskan di cathode dan membentuk plumbum. Oleh kerana kita menggunakan plumbum, ia akan membentuk plumbum dan melekat di rod pada cathode. Manakala N ion adalah bromida. Okey, apabila sampai di anode, maka ion bromida akan dinyahcaskan. Okey, apabila ion bromida dinyahcaskan, ia akan membentuk gelembung udara dalam bentuk gas yang akan kita lihat di anode. Okey, ion-ion gelembung-gelembung udara tersebut akan membentuk gas bromin. Okey, dibebaskan dalam bentuk gas bromin. Okey, dekat cathode kita akan dapat plumbum yang telah dinyahcaskan, iaitu cat ion plumbum telah dinyahcaskan di cathode membentuk plumbum, manakala di anode iaitu apabila ion bromin dinyahcaskan membentuk gas bromin. Okey, kita perlu ingat bahawa gas bromin adalah gas yang beracun. Jadi eksperimen ini perlu dilakukan di dalam kebuk wasap. Okey, seterusnya kita pergi kepada standard pembelajaran 6.1.2 menjalankan eksperimen untuk mengkaji elektrolisis. Secara teorinya sahaja. Dalam eksperimen ini kita menggunakan 3 keadaan sebatian ion. Iaitu A, kita menggunakan pepejal natrium klorida, B, kita menggunakan leburan natrium klorida, dan C, kita menggunakan larutan natrium klorida. Kita nak membuktikan bahawa proses elektrolisis hanya boleh berlaku dalam 2 keadaan, iaitu leburan dan larutan, iaitu aqueous. Okey, mari kita perhatikan keadaan mentol dalam ketiga-tiga bahan yang digunakan. Okey, rajah A. Cuba kita perhatikan rajah A. Keadaan mentol pada rajah A iaitu pepejal natrium klorida tidak menyala. Okey, kemudian kita tengok mentol rajah B. Rajah B, okey, keadaan mentol dalam leburan natrium klorida menyala. Begitu juga dalam rajah C, iaitu keadaan mentol dalam larutan natrium klorida juga menyala. Okay, kenapakah keadaan mentol di dalam pepejal natrium klorida tidak menyala? Ini disebabkan dalam keadaan pepejal, natrium klorida tidak mempunyai ion-ion yang bergerak bebas. Jadi, ia tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Maka, tanpa arus elektrik, proses elektrolisis tidak berlaku. Tidak berlaku.
Okey, manakala dalam keadaan leburan natrium klorida dan larutan natrium klorida, keadaan mentol menyala kerana berlaku proses elektrolisis. Okey, jadi di sini menunjukkan bahawa arus elektrik, proses elektrolisis itu berlaku dalam keadaan leburan dan larutan. Tidak berlaku dalam keadaan pepejal kerana pepejal tidak dapat mengalirkan arus elektrik bagi sebatian ion. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan perbincangan. Apakah tujuan mentol disambungkan pada sel elektrolisis? Okay, dalam eksperimen ini, kita menggunakan mentol untuk menunjukkan bahawa dalam litar tersebut, dalam sel tersebut, ada arus elektrik. Okay, sekiranya mentol tidak menyala, maksudnya dalam sel tersebut tidak mengandungi arus elektrik dan proses elektrolisis tak boleh berlaku. Okey, yang nombor 2, namakan satu alat lain yang boleh menggantikan mentol. Selain daripada mentol, kita juga boleh menggunakan ammeter untuk mengukur kehadiran arus elektrik. Okey, sekiranya jarum ammeter terpesong, maka menunjukkan bahawa adanya arus elektrik menunjukkan berlakunya proses elektrolisis. Okey, yang ketiga, mengapa elektrolisis tidak berlaku dalam sebatian ion yang berkeadaan pepejal? Okey, kita dah nyatakan tadi bahawa dalam keadaan pepejal, ion-ion tidak dapat bergerak bebas dalam sebatian ion, iaitu elektrolit. Sebatian ion mempunyai ion yang bercas positif dan negatif, maka elektron dia tidak boleh bergerak bebas dalam keadaan pepejal. Oleh kerana itu, ia tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Okey, sehingga kita bertemu lagi di siri yang akan datang. Sekian, terima kasih.